Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Jumpa lagi kita di kelas yang ke-11. Hari ini hari Selasa. Okey, baik, kita akan belajar menentukan nilai pemboleh ubah bagi suatu ubahan songsang. Okey, baik, kalau kemarin kamu belajar buat persamaan ataupun ungkapan, hari ini kita akan belajar buat juga ungkapan tersebut ataupun persamaan tersebut, cuma kita perlu cari nilai pemboleh ubah yang tidak diberi dalam soalan. Okey, baik. Contoh kita tengok soalan supaya senang. Okey, contoh diberi P berubah secara songsang dengan Q. Okey. Kita tulis siap-siap dia punya hubungannya. P berubah songsang, letak satulah buat songsang kan dengan Q. Jadi kita akan ganti ubahan ini dengan satunya nilai K. Baik songsang kan. Jadi P sama dengan K per Q kan. Bila ada K, kena cari K dahulu sebab K ini ialah pemalar. Okey, saya ulang saja ni. Ulangan. Jadi, kita ganti. Macam mana nak ganti? Okey. Nak ganti kita kena cari dahulu nilainya. Sebelum nak ganti ni cari dulu. Okey. Q pindah dia akan jadi darab per pindah jadi darab. Jadi PQ sama dengan K. Okey, jadi boleh kira sudahlah. Cikgu kasih cantik sikit. K sama dengan PQ kan. Okey, baik, jangan takutlah sebab bila nak kira pemalar mesti ada nilai dibagi. Okey, kita baca lagi. Okey, dia kata P sama dengan 2. Maksudnya P ni akan jadi di sinilah P kan. Okey, Q-nya 7. Jadi di Q. Okey, jadi kita ganti siap-siap lah. P adalah 2. Okey, cikgu buat begini. Q adalah 7. Jadi, sama dengan 2 darab 7, 14. Jadi, dapat K. Ingat ini bukan jawapan akhir. Ini hanya nilai K. Kita masukkan balik dalam kita punya persamaan. Ke mana? Dalam inilah. Okey, bila kita masukkan, dia akan jadi apa? P sama dengan 14 Q. Okey, bila ada persamaan, barulah kita boleh dapatkan kuantiti yang tidak diberilah. Ini rumus. Okey, baik. Dia kata, hitung nilai P jika Q 1.6. Dia kata P ni berapa kalau Q-nya 1.6. Bolehlah kita pun buat P sama dengan 14 per Q. Jadi Q-nya sudah dibagi di sini adalah 1.6. Jadi 14 bahagi 1.6. Okey, kita tekan kalkulator. Okey. 14 bahagi 1.6. Okey, maka kita akan dapat 8.75. Dapatlah nilai P. Selesai P. Okey, baik. Ini cara yang pertama. Ingat lagi kah? Biasanya untuk cari nilai pemboleh ubah ni ada dua cara. Kita boleh guna kaedah kadaran. Lagi senang sebenarnya. Kadaran ni dia tak perlu cari K secara jelas. Dia perlu ganti nilai saja kan. Okey, macam mana kamu nak guna kadaran? Baik, cikgu di sini Okey. Sama juga, yang pertama kita akan buat rumus asasnya untuk tahu awal dengan akhir kan, ataupun 1, 2. Okey. Baik, kita akan ambil macam biasa juga P ubahan songsang dengan 1 per Q. Okey, kita ganti jadi P sama dengan K per Q. Okey, K adalah PQ kan. Okey, baik, sama dengan K. Bila sudah dapat gini kan, kamu tahu dah tetap nilainya sama kan. Okey, baik. Bila tetap ataupun sama, jadi kita boleh labelkan dengan nilainya 1, 1. Jadi kamu boleh keluarkan rumus baru sebab dia sama, kamu boleh jadikan begini. P1, Q1 sama dengan P2, Q2. Apa maksud 1, apa maksud 2? 1 maksud data yang pertama. Contoh di sini. Okey, cikgu padam dulu lah. Maksud di sini kalau dibagi begini kan. Contoh, jika P2, Q, ni boleh jadi P1 lah, Q1. Apabila P, cak itu nilai P apabila Q 1.6. Okey, ini maksudnya P2, Q2. Begitu. Biasanya dibagi beginilah data. Okey, simple saja. Jadi kita gantilah. Contoh, P1 kita ganti dengan 2. Q1 adalah 7. Buat kurungan. Itu biasa, simple saja. Okey, P2 tak tahu kan. P2, P lah. Okey, P2 pun P sama saja. Okey, Q2 adalah 1.6. Okey. Nampak ni? 2 kali 7, 14. Sama kan?
Okey. 1.6P. Okey, baik. Jadi ini pindah jadi 14 bahagi 1.6 adalah P kan. Jadi samalah jawapannya ialah 8.75. Nah, kalau kamu perasan, kamu tak perlu kira nilai K, dia terus dapat jawapan. Nah, ataupun lambat kamu lah nak pilih jalan mana yang kamu nak buat. Nah, okey, baik, contoh yang seterusnya. Okey, ini contoh data dalam bentuk jadual. Sebenarnya sama saja, cuma kamu kena pandai baca data. Tahu kan keluar dalam bentuk jadual, tak boleh jawab pula. Padahal benda yang sama saja. Okey, lepas tu tengok contoh. Latihkan diri 1.2b kata hitung nilai S. Okey. Dan nilai T. Mana S? Oh, ini S dengan T. Bagi setiap hubungan berikut. Okey, Y berubah secara songsan dengan X. Okey, macam biasa. Kita guna kaedah yang biasa dahulu lah. Kaedah yang pertama, cari nilai K kan. Jadi kita buat dahulu dia punya hubungan. Y berubah secara songsan dengan X. Macam biasa, Y dengan X berubah secara songsan begini. Kalau orang yang sudah cepat dia terus buat begini. Tak ada masalah juga terus ke bawah ini. Ada orang yang terus buat begini. Tak ada masalah tak buat yang pertama ini. Yang cuma dari atas tu kalau turun ke bawah cepat faham sikit lah. Tak ada masalah. Okey, jadi kita kira K pindah pergi sebelah dia akan jadi YX sama dengan K. Jadi cikgu kasih cantik sikit. K sama dengan YX lah. Okey, baik. Cara nak baca data. Okey, senang je. Ambil beginilah cara bacanya. Nampak kan ni? Bila X3, Y-nya 2. Ni dia punya datanya. X3, Y2. Ni cara baca. Jadi, bolehlah ganti di sini. Y sudah ada. Y berapa? 2 masuk di sini. Ke 3 masuk di sini. Jadi, 2 dengan 3. Okey, jadi berapa dapat? 6. Okey, sama dengan 6. Okey, jadi ingat, ini bukan jawapan. Masukkan balik dalam rumus asal kita ni. Okey, baik. Jadi, dia akan jadi apa? Y sama dengan K-nya 6 kan? 6X. Ini rumus kita. Bila sebut rumus, inilah yang kita akan guna untuk jawab soalan yang seterusnya. Okey, dia kata di sini, soalan yang tanya kan, yang pertama nak kira S dahulu kan. S ni X lah. Okey. Ibaratnya beginilah. X berapa? Okey, S-nya sama S berapa? Bila Y-nya ialah 1.5. Okey, cuma S di sini dia wakilkan dengan simbol S lah yang tanda soal ni ialah S tak tahu kan. Okey, jadi kita gantilah di sini. Rumus sudah ada. Okey, kita ganti Y sama dengan 6 per X kan. Y sudah ada 1.5. Okey, 6. X di sini merujuk pada yang tak tahu kan. Simbol yang digunakan sini adalah S. Okey, jadi kalau yang pecahan begini kamu boleh pindah je tukar kedudukan. Ini pergi sini. S naik atas, 1.5 turun bawah. Jadi ini akan jadi begini je, simple je. S tu saja 6 yang pindah turun bawah jadi bahagilah 1.5. Okey, jadi 6 bagi 1.5. Sekejap 6 bagi 1.5. Okey, dapat 4. Jadi S adalah 4. Dapat sudah S sama 4. Okey, baik, selesai. Dapat sudah S sama 4. Okey, baik, untuk data yang kedua, dia kata X-nya adalah 5. Okey, Y-nya T. T ni ataupun yang tak tahulah. Okey, jadi masih lagi guna formula yang sama. Y sama dengan 6 per X. Okey, Y adalah T kan? Tak tahu. Jadi ganti dengan T lah. Okey, 6. X kita sudah tahu. Sudah bagi dalam nilai kan? Jadi ganti dengan 5. Jadi T 6 bagi 5. Itu kalkulator. 6 bagi 5. Okey, dapat 1.2. Okey, selesai. Okey, selesai kan? Senang saja. Simple. Okey, baik. Anda kata nak guna cara yang kedua. Cikgu ajar juga cara yang kedua. Cikgu padam juga. Okey, cara yang kedua tu kamu kena buat dulu kadar lah. Ya, ada 1, 2, 1, 2. Data 1, data 2. Okey. Okey. Lambat pun padam. Okey. Cikgu padam dulu. Okey. Lambat sikit padam.
Okey, baik. Biarlah sini ya. Okey, macam biasa untuk guna kadaran kita akan jadikan pemahala dahulu kan untuk dapatkan rumus 1, rumus 2 kan. Okay, macam biasa y 1 per x sebandingkan jadi y sama dengan k per x. Okey, jadi ini pindah sebelah dia akan jadi yx sama dengan k. Okey, ingat k ni sama ataupun nilai yang tetap. Jadi kita boleh jadikan rumus ini, inilah kedudukannya 1, 1. Jadi kita boleh tulis macam mana? Y1, X1 sama dengan Y2, X2. Jadi untuk data ni, kalau yang ini kita boleh jadi X1 lah. Sorry, ini adalah, macam mana nak cakap? Kalau ini data X1, ini Y1. Ini adalah data X2, ini data Y2. Kalau yang tak nampak begini, contohlah. X1 dia 3. Okey, ini kan X1 yang data pertama ni 1 lah. Ingat data 1 bermaksud data yang pertama. Okey, Y1 adalah 2. Begitu. Kalau S2 S. Okey, sorry ada nampak S2. Kalau Y2 1.5. Begitulah maksudnya. Supaya kamu nampak faham. Ni baca begini. Ini 1, ini yang kedua. Okey, ini yang ketiga ataupun ini yang ketiga. Bacanya dari atas ke bawah kan. Okey, contoh cikgu ambil data yang pertama nak kira S dahulu. Okey, contoh cikgu kira S. Tulis satu sajalah, sama je dengan sebenarnya. Okey, kita akan ganti Y1 kita sekarang ini kan Y1 adalah 2. Jadi 2 sama je. Okey. X1 adalah 3 kan ni. Okey, sama je. 3. Okey, Y2 adalah ini, yang bawah ini ataupun ini sama 1.5. Okey, S2 S. Cikgu letak S. Nampak sama. Ini 6. 1.5 S. Okey, ini pindah jadi bahagilah. Jadi 6 bahagi 1.5 sama dengan S. Jadi nampak sama jawapannya. 4. Okey. Sama saja. Okey, baik. Macam mana nak kira yang terakhir iaitu apa yang terakhir? Kita nak kira T kan. Okay, kita guna kaedah kadaran juga. Sama. Masih lagi rumus yang sama. Buat baliklah. X1, Y1. Kalau nak buat X3 pun boleh jadi masa data yang ketiga kan. X3, Y3. Okay, 1 masih lagi data yang sama. 3, 2. Tak perlu cari K ni direct. X3, ni data yang ketiga. Okay, ni data yang ketiga. Jadi X3 adalah 5 lah. Okey, 5. Y3 adalah T, tak tahu. Jadi 2, 3, 6. Okey, 5 T. Jadi T ini pindah. Jadi bahagikan 6 bahagi 5. Okey, sama dengan T. Okey. Jadi T sama dengan berapa tadi? 6 bahagi 5. 1.2. Okey, selesai. Jadi, cikgu harap kamu boleh buat latihan ini nombor 4, boleh buat dah, dan juga nombor 5 cuba yang bentuk jadual. Okey, selamat mencuba. Siap boleh PM cikgu.